Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Bos lah. Ini ya stok lama tau. Stok lama. Tahun depan itu bila itu GST sudah ada, harga sudah lain. Oh, ya kah? Itu GST macam mana mau kira? Kita meniaga pun kena bayar kah? Kita letak harga, kasih pembeli bayar lah. Saya pun tak faham sangat lah. Itu cukai, ini cukai. Ini balik lah. Saya mau tu daftar apa tu GST online. Kena daftar kah? Macam mana mau daftar? Dekat mana mau daftar? Bila mau daftar? Saya sudah meniaga, sudah lama mau daftar lagi kah? Kita tanya dia. Itu dia persoalan yang sentiasa bermain di minda rakyat Malaysia, khususnya kepada pemborong, peruncit, mereka yang ada perniagaan dan sebagainya. Betul. Kerana itulah wujudnya segmen baru kita, iaitu GSTpedia, untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut kepada anda penonton-penonton yang sedang menyaksikan rancangan Nasi Lemak Kopi O sekarang. Walaupun hanya akan dilaksanakan pada 1 April 2015 tahun hadapan, tetapi ada yang dah rasa bahang dia, ada yang merasakan macam GST ini seolah-olah satu ancaman. Suara-suara yang tidak mahu didengar, tapi perlu didengar juga lah, kerana ini adalah feedback daripada rakyat Malaysia sendiri. Okey, anda juga boleh menghantarkan mungkin soalan anda ke Facebook kami Nasi Lemak Kopi O TV 9, dan juga boleh hubungi kami di 1800 881677. Dan sekarang bersama dengan yang berbahagia, Datuk Subramaniam, iaitu pengarah GST. Selamat pagi dan selamat datang, Datuk. Selamat pagi, terima kasih. Ya, itu memperkatakan tentang GST hari ini dan segmen baru, dan Datuk pun akan bersama dengan kita dari minggu ke minggu lah. InsyaAllah. Baik, Datuk. Sekarang ni Nasi Lemak Kopi O, penonton kita lebih kurang 250,000 ke 300,000, dan ramai yang sedang menonton sekarang ni. Mungkin Datuk boleh terangkan secara khususlah apa sebenarnya GST ini, ataupun lebih mudah sebenarnya kita nak faham dengan lebih mudah GST. Bahasa mudahnya. Okey, dia begini. GST ialah merupakan satu bentuk cukai kepenggunaan, cukai barang dan perkhidmatan. Nah, apa yang penonton perlu tahu ialah cukai ini sebenarnya bukan merupakan satu cukai yang baru, ia merupakan satu cukai penggantian. Cukai penggantian kepada cukai yang kita sudah sedia ada sekarang. Sebenarnya kita sudah ada dua bentuk cukai kepenggunaan sekarang, iaitu cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Yang ada sekarang ni lah. Yang sekarang ni ada yang rakyat kebanyakannya tak tahu. Jadi bila GST diperkenalkan pada 1 hari bulan April 2015 tahun depan hadapan nanti, kedua-dua cukai ini, cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan ini akan dihapuskan, akan dimasukkan. Ini yang hanya ada satu saja, iaitu GST. Kita hanya akan ada satu bentuk cukai, iaitu GST. Ini yang ramai yang kurang faham, dan rata-rata rakyat agak bimbang ni. Dia pasal kebimbangan itu mungkin berlaku sebab mereka tidak tahu sebenarnya rakyat sudah pun membayar cukai pada masa sekarang. Dan tak perasan. Tak perasan. Sebab apa? Sebagai contoh cukai jualan. Cukai jualan itu dikenakan pada peringkat pengilang lagi, ataupun pada peringkat pengimport. Bila barang diimport ataupun bila barang dikilang. Dan cukai itu akan termasuk, akan melekat kepada harga barang. Sebab apabila barang itu dijual dalam peringkat seterusnya dalam rantaian bekalan ni, ataupun bila kita beli barang di peringkat runcit, kita dah tak nampak dah harga cukai tu. Betul. Berapa sebab banyak. Semua dah disekalikan. Di sinilah ada peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan menaikkan harga. Nah, apa yang rakyat perlu faham, kita patut menyokong GST. Pasal apa? Di bawah GST nanti, tak kira siapa yang menjualnya,
kalau mereka berdaftar, mereka perlu menunjukkan cukai GST itu secara berasingan daripada harga barang. Baik, okey. Cakap pasal berdaftar ni Datuk, kita punya tajuk ni memang pendaftaran syarikat di bawah GST, dan saya pasti dari semasa ke semasa Datuk pun akan bercakap tentang GST ni secara umum. Tapi hari ini kita cakap pasal pendaftaran syarikat. Siapa yang perlu berdaftar sebenarnya, Datuk? Okey, bagi peniaga-peniaga, tak kira lah di peringkat mana, sama ada mereka di peringkat pengilang, pemborong, peruncit, ya, yang mempunyai jualan tahunan lebih daripada 500,000. Maksudnya satu tahun jualan dia melebihi 500,000, membuat jualan bercukai, mereka harus berdaftar dengan Jabatan Kastam selewat-lewatnya 31 hari bulan Disember tahun ini. Itu hari terakhir. Tapi nasihat saya kepada syarikat-syarikat yang sudah mencapai 500,000 perolehan tahunan ni ialah janganlah tunggu saat terakhir. Cepat-cepat dah mendaftar. Sebab kita sebenarnya macam ni, kita tidak mahu menggunakan tindakan punitif. Kita ingin merayu kepada syarikat-syarikat sebagai satu bentuk tarikan. Kita ada insentif-insentif yang akan diberikan sekiranya mereka datang berdaftar lebih awal. Insentif yang macam mana yang mereka akan dapat kalau daftar awal? Okey, satu yang pertama, mereka akan mendapat terutamanya PKS SME ini, mereka boleh memohon e-voucher bernilai RM1,000 daripada SME Corp. Bila mereka daftar saja, mereka akan mendapat nombor pendaftaran GST pada hari yang sama. Pada hari yang sama. Dan pendaftarannya amat mudah, secara elektronik, cepat. Bila dapat nombor itu, nombor angka 12 digit, apa yang mereka perlu buat ialah masuk ke portal SME Corp, dan mohon e-voucher bernilai RM1,000. Tujuan e-voucher ini adalah untuk mereka membeli perisian perakaunan, yang mana akan membantu mereka dalam urus niaga transaksi yang melibatkan GST nanti. So mereka mudah, barang mana yang ada GST, barang mana yang tak ada GST. Kalau kita nak tulis macam dalam buku tu susah lah kan. So bila scan je, dia akan ada, sistem perakaunan tu akan terus capture transaksi itu. Okey Datuk, kita ada banyak soalan nak tanya kepada Datuk, tapi kita biarkan anda tunggu depan TV sebab kita nak berikan kepada anda sekarang ni #duit, yang mana hari ini kita bawakan kepada anda model sambilan. Suatu pekerjaan saya satu ketika dahulu. Betul, kita saksikan sekarang. Betul kena semua betul. Kena GST. Kena ini. Maksud aku tak kena. Dah habis dah. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nadia. Saya berasal daripada Kuala Lumpur. Saya kerja sebagai pegawai bank dan kerja sebenar saya sebagai budak sambilan. Terjebak dalam dunia perniagaan sambilan since saya diploma. Tentu saya gaul dengan banyak student, staff, patient, and then kat situ lah saya punya minat datang tau. Saya tengok dia macam best kan, so saya start join kat situ. Saya cuba peraga bagi diorang. After I sambung degree Meskom dekat Shah Alam, sebab Meskom ni dia dekat dengan Ninja, so I cubalah pergi syuting dengan kawan-kawan. I dapatlah satu panggilan daripada majalah Muslimah lah. So bernasib baik I masuklah dalam majalah tu kan. Okay, I nak cerita, I bukan pasal ada keluarga yang senang tau. So I dulu masa student, so I need extra income. That's why I cuba join any other semacam hobby at the same time can give me extra income lah, which is model lah. Different. Kalau catwalk dia dapat price lain, kalau butik dapat price lain. Let's say kalau berjenama dapat price lain. So far I belum berjenama lagi, so I just kecil-kecil lain. Boleh lah, okay lah, dapat lah about 500 to 600 a month, right? Masa student okay lah, which is sangat membantu masa I belajar kan. Actually I lagi suka bekerja and then I gain my money, so I tak perlukan marahkan husband tau, marahkan husband and marahkan orang lain untuk beli apa yang I nak. Sebab I ni quite shopaholic, so that's why I ni bekerja keras. So
Kalau I buat macam 9, so I boleh beli apa yang I nak lah. So I tak perlu depend on my husband lah. Kepada anda di luar sana yang anda rasa fikir macam anda ada keterampilan, ada rupa, so anda rasa penalti, so jangan malu-malu lah nak cuba dalam perniagaan, sebab information sangat memang best. You just confidence je, sebab BT subjektif tau. It depends on you lah. How macam mana you bawa diri you sendiri kan. Tak semestinya kalau you boleh gelap, you rasa tak cantik. No, you kena tahu how to bawa diri you sendiri. Kalau anda rasa macam anda ada personality as a model, so you just try. You tak malu, just try. But I pilih modeling because I boleh ambilkan benda as my hobby and my passion. Itu dia model sambilan, inisiatif untuk mencari pendapatan sampingan sebenarnya daripada seorang penuntut universiti. Tak payah mengharapkan duit suami, dia cakap kan. Boleh beli sendiri. Diharapkan menjadi contoh kepada isteri yang lain juga. Isteri. Okey. Faizal, boleh teruskan. Ya, bersama dengan Dato' Subramaniam, pengarah GST, hari ini memperkatakan tentang GST. Ramai orang dah dengar tentang GST, cukai perkhidmatan, cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan. Betul. Cukai barangan dan perkhidmatan, maafkan saya. Jadi Datuk memperkatakan tentang hasil jualan 500,000 ke atas untuk setahun. Maka syarikat itu perlu mendaftar. Tetapi bagi yang kurang pula, bagaimana, Datuk? Bagi mereka yang mempunyai jualan yang kurang daripada 500,000, saya akan mengesyorkan mereka melihat perniagaan mereka itu bagaimana. Kenapa saya kata begitu? Kalau perniagaan itu menjual kepada syarikat-syarikat yang besar, mereka, saya nasihatkan mereka turut berdaftar. Sebab apa? Di bawah sistem GST ni, kita ada satu mekanisme yang kita panggil credit input cukai, yang mana bila syarikat tu kalau dah berdaftar, dia boleh tuntut semula cukai yang terlibat ke atas barang dan juga perbelanjaan mereka. Jadi kalau syarikat besar beli daripada syarikat yang tidak berdaftar, mereka tidak boleh menuntut semula cukainya. Jadi dengan kata lain, syarikat besar ni kemudian nanti mungkin kurang berurusan dengan syarikat-syarikat yang kecil kalau mereka tidak berdaftar. Itu yang pertama. Kedua, syarikat-syarikat yang mempunyai perolehan tahunan 300-400 ni, tengoklah siapakah pelanggan mereka. Kalau pelanggan mereka ni bukan syarikat, mungkin terus kepada pengguna, mungkin mereka tak perlu berdaftar. Dan satu lagi, tengok kos mereka, kos perniagaan. Adakah kos perniagaannya tinggi? Contoh, sewa bangunan mungkin ada cukai, barang-barang mereka yang beli itu mungkin ada GST, api air ada GST, untuk industrial dan komersial yang domestik tu tak ada. Jadi kalau syarikat perolehan tahunan kurang 500,000, kalau mereka tak berdaftar, maka yang ini semua akan menjadi kos tambahan kepada perniagaan mereka. Sebab itu nasihat saya ialah, lihatlah perniagaan masing-masing dan tengoklah siapakah pembeli mereka, ataupun adakah mereka ni menjual kepada syarikat besar, ataupun pelanggan mereka adalah pengguna terakhir. Ini semua akan membantu mereka membuat satu keputusan. Baik, ramai yang Datuk mungkin nak tahu bagaimana kita nak mendaftar, bagaimana mereka nak mendaftar. Ada online tu. Okey, soalan yang bagus. Dia begini, sistem MyGST adalah very very friendly. Kalau nak berdaftar, masuklah portal kita, melayari portal kita, iaitu www.gst.customs.gov.my. www.gst.customs ada S .gov.my. Baik, di skrin sekarang ni representasikan bagaimana cara-cara yang boleh kita daftar. Dan pendaftaran ni begitu mudah sekali.
mengambil masa kurang daripada 10 minit. Okey. Ya. 10 minit. Dalam 9 minit lah lebih kurang. Ya. Kalau tak semuanya maklumat tu ada, memang kita dah cuba banyak kali lah. Ya. Sekarang pun dah hampir 10,000 syarikat sudah mendaftarnya. Ya. Nanti orang tanya pula, Datuk, kalau masuk dalam tu daftar nak kena bayar lagi tak? Tidak. Pendaftaran percuma. Yes. Pendaftaran percuma. Ya. Dia kena denda Datuk kalau tak daftar. Kalau tak daftar sampai hujung tahun memang ada denda lah. Tapi kita tidak kata orang menekankan sangat denda sekarang. Apa strategi yang kita gunakan sekarang, Ketua Pengarah Kastam yang bagi Datuk Seri Ghazali sendiri selalu mengatakan ini. Kita cuba memberikan satu tarikan, satu yang insentif. positif, Ya. Kita tak mau paksa orang. Pada masa yang sama kita gunakan strategi sukarela. Ya, biarlah mereka datang berdaftar. Kenapa kita kata begitu? Sebab yang pertama, mereka akan mendapat e-voucher RM1,000 yang tadi. Yang kedua, kita ada program handholding. Handholding ni dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu tak tahulah, pegang tangan lebih kurang lah. Ini adalah program bimbingan. Bimbingan kepada peniaga-peniaga untuk membelajar ataupun mempelajari segala urusan berkenaan dengan GST. Serba-serbilah. Ya, bermakna peniaga-peniaga dia tahu besok apabila sampai masanya macam mana cara untuk filekan return, apakah layanan cukai ke atas barang mereka, perkhidmatan mereka, yang mana boleh tuntut, yang mana tak boleh tuntut, tax code dia. Benda ni, pembelajaran ini mengambil masa. Kalau mereka datang berdaftar 31 hari bulan Disember, apa yang akan berlaku ialah tidak ada masa yang cukup. Hanya akan berlaku kesesakan itu saja. Iya. Baik, tapi itulah dia, kita takut Malaysia ni macam tu. Minit-minit terakhir Last minute. Last minute goal. Okey Datuk, soalan kita yang terakhir Datuk untuk hari ini dalam segmen GSTpedia ini, mesej Datuk kepada syarikat besar dan kecil berkenaan dengan GST ini. Okey, mesej saya itulah, kami sekali lagi merayu kepada semua syarikat-syarikat dan juga dewan-dewan perniagaan, supaya datang tampil, daftarkan syarikat-syarikat mereka, sebab banyak faedah-faedah yang mereka akan perolehi nanti. Itu dia. Jangan tunggu ke saat terakhir. Ya, betul. Kaji potensi syarikat anda dan seperti nasihat Datuk tadi, sebaik-baiknya berdaftarlah walaupun syarikat anda itu kurang pendapatan daripada 500,000. Ada banyak kelebihan yang boleh anda dapat. Betul. Pendaftaran ini. Okey, kita akan terus bersama dengan Datuk untuk minggu-minggu yang akan datang. InsyaAllah. Memperkatakan tentang GST. Mungkin hari ini tentang perniagaan, minggu depan tentang pengguna pula. Sekali terima kasih Datuk Subro kerana sudi bersama kita dalam Nasi Lemak Kopi O. Baik, kita akan berehat seketika, tapi sebentar lagi kalau nak tengok macam mana Faizal buat jus kali pertama, kena tunggu. Wow. Dan ada miau si kucing. Ya. British apa tadi? British Short hair. Yeah. Nasi Lemak Kopi O, Nasi Lemak Kopi O.